المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan ini kelas kita pertama kali pada bulan Ramadan. Semoga kelas ini lebih berkah dibanding kelas-kelas yang sebelumnya. InsyaAllah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita tetap sehat sampai akhir bulan Ramadan supaya dapat puasa dengan baik dan maksimal. Amin Allahumma amin. Okey, sebelum kita mula, seperti biasa kita membaca Al-Fatihah dan baca doa belajar bersama-sama. Ila hadratin Nabi Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyati ajma'in lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Puan-puan boleh tak onkan semua kamera? Puan Ramnah je yang nampak, yang lain tak nampak. Okey. Baru Puan Dayang dah nampak, Puan Sadiqah nampak, Puan Ainan nampak, Puan Roslaini nampak, Puan Faridah tak nampak lagi. Apa kamera lambat sikit. Oh, kamera lambat sikit. Okey. Macam ni sedap sikit lah, tak macam penyiar radio. Sebab kalau tak ada orang macam penyiar radio pula saya. Okey, insya-Allah hari ini kita akan belajar tentang Hamzah wasal. Oh ya, ada puan siapa? Admin ada bagi tentang diagram baru kan? Sebenarnya lebih kurang, cuma ada pembetulan sedikit. Yang mana sambil kelas hari itu kita dah buat pembetulan. So bagi yang malas nak print boleh ikut ataupun boleh gunakan diagram yang lama. Karena ada pembetulan je. Nanti kita sambil ni kalau yang belum dibetulkan kita betulkan. Okey puan-puan, minggu lepas kita belajar tentang idgham, pembagian idgham. Pembagian idgham, try jangan tengok buku. Pembagian idgham ada berapa puan-puan? Ada 3. Betul, ada 3. Yang pertama idgham Dengan misline. Jangan tengok buku. Idgham. Idgham. Sudah puasa kena tengok buku. Idgham. Idgham apa? Bukan idgham, bukan idgham ma'al-huna, tapi idgham mutama. Oh, idgham mutajanisain. Yang pertama kali ikut urutan idgham mutama silain. Idgham mutama silain. Ya, ini dua huruf yang sama, baik sama dalam sifat maupun dalam makhraj. Semua huruf hijaiyah, yang satu berbaris mati dan yang satu hidup ataupun berbaris hidup. Jadi bila dua-duanya sama, maka dibaca idgham mutamasilain. Cara bacanya ialah masuk dan jelas. Masuk dan jelas. Semua huruf hijaiyah kecuali apa? Nun dan mim. Yes, betul Puan Ros. Yakni semua kecuali nun dan mim. Sebab apabila nun mati bertemu dengan nun, maka hukumnya
Ifak hakiki. Nun mati bertemu dengan nun. Ingat. Idgham mislain. Idgham mislain. Idgham ma'al hunnah. Dia tadi kan kita belajar tentang idgham mutamasilain kecuali nun dengan mim. Nun mati bertemu dengan nun, idgham ma'al hunnah. Masuk dan dengung. Yang kedua, kecuali mim, berarti mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu dengan mim, hukum Syafawi. mim mati bertemu dengan mim, bukan idgham ma'al gunnah, bukan ifa syafawi. Mim mati bertemu dengan mim. Idgham mislain. Baru betul. Idgham mislain. Idgham mislain adalah mim bertemu dengan mim, dibaca dengung. Baru selebihnya dal bertemu dal, jim bertemu jim, apapun huruf yang sama disebut idgham mutamasilain. Contoh yang diberi di buku macam mana bunyinya? Mana buka buku? Oh, tak buka buku ya? Okey. Okey, mana kat buku apa? Buka kejap. Tengok contoh dia. Buku bila? Waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Dekat situ ada dal mati bertemu dengan dal hidup. Jadi kita baca seharusnya dal mati itu ada qalqalah sughra, tetapi karena dia huruf yang sama, maka qalqalah hilang. Bukan waqad dakhalu. Salah. Yang betul waqad dakhalu. Okey, baca sama-sama. 1, 2, 3. Waqad dakhalu. Sekali lagi. Waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Janji jangan ada qalqalah. Dia baca jelas waqad dakhalu, bukan waqad ataupun waqad, tapi waqad dakhalu. Ujung lidah berada di mana kalau dal? Makhrajnya al-lisan. Ujung lidah berada kat mana? Ujung lidah berada Di antara dua gigi. Di antara dua gigi. di belakang gigi di belakang gigi atas. Dia berada di gigi atas. Belakang sikit gigi atas. Depan, gigi depan atas. Waqad dakhalu. Ujung lidah. Suara saya macam tak clear ya? Macam ada lantun ya? Clear tak? Okey Waqad dakhalu. Waqad, ujung lidah betul-betul sampai ke gigi atas. Waqad dakhalu. Itu idgham mutamasilain. Yang kedua idgham apa? Mutaqaribain. Qarib, apa maksud qarib? Mutaqaribain, qarib, apa maksudnya qarib? Sahabat karib. Karib, sahabat karib tu sahabat apa? Berhampiran. Sahabat baik. Sahabat baik, sahabat dekat, berhampiran, dekat maksudnya kan? Jadi idgham mutaqaribain, dua huruf yang berdekatan dan kedua berhampiran dengan makhraj. Berhampiran makhrajnya. Dia ada apa je? Lam dan ra. Lam dengan ra, qaf dengan kaf, yang mana mereka adalah berdekatan makhrajnya. Lam dengan ra sama-sama al-lisan, ujung lidah berada di langit-langit agak depan. Lam, ra.
Qaf dengan kaf berhampiran. Qaf di pangkal lisan, kaf naik sikit. Sama-sama pangkal lisan naik sikit. Qaf, kaf. Jadi bila berhampiran maka masuk kepada huruf kedua. Contoh, waqul rabbi menjadi kat situ apa? Qul rabbi menjadi qur rabbi. Lam hilang masuk kepada ra. Qur rabbi. Yang kedua, contoh kedua apa kat situ? Qaf bertemu dengan kaf. Seharusnya nakhluqukum, tapi qalqalah hilang menjadi nahlukum. Ulang sama-sama, nahlukum. Jadi ingat kalau ada lam bertemu dengan ra, qaf bertemu dengan kaf, itu adalah idgham mutaqaribain. Satu lagi idgham apa? Idgham mutajanisain. Maksudnya apa? Sama huruf sama Huruf yang sifat dan sama makhraj. tapi tak sama sifat. Sama makhraj ataupun satu jenis makhrajnya tapi sifatnya berlainan. Contoh, ta, dal, to. Makhrajnya berasal dari mana? Al-lisan. Al-lisan. Kalau ta, dal, to, al-lisan berada di atas gigi depan. Atas gigi depan. Tapi ta tipis, dal sedang, to tebal. Sama dengan sa, za, zo. Sa, za, zo. Baru ba dengan mim. Ba dengan mim makhrajnya berasal daripada mana? Asyafatani. Asyafatani. Betul Pandayang. Apa maksud syafatani Pandayang? Bibir. Bibir. Dua bibir ya. Jadi ketika macam itu maka masuk huruf yang kedua. Contoh dia apa kat situ? Apa sih nampak? Nampak tak? Waqad taba menjadi waqad taba, dal hilang masuk jadi waqad taba. Untuk contoh kena tengok buku juga. Okey, contoh dia laqad taba menjadi laqad menjadi laqad taba, laqad taba. Kecuali kalau ta bertemu dengan ta. Kalau ta bertemu dengan ta kena masuk kepada makhraj ta dulu. La imbasatta, la imbasatta. Bukan basatta tapi basatta. Itu khusus untuk ta bertemu dengan ta. Itu ada kan? Saya buat contoh minggu lepas. Tapi kalau yang ba dengan mim terus masuk mim. Contoh, irkab ma'ana menjadi irkam ma'ana, irkam ma'ana. Okey, itu sekadar ulang kaji. Jadi kita tak terlalu mendalam kerana minggu lepas dah kita bahas. So, ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada hamzah wasal? Okey, semua dah faham? InsyaAllah. Alhamdulillah, berarti semua dah tera-tera. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita masuk
Hamzah wasal. Okey, hamzah apa? Hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Huruf alif ada kepala sod. Huruf alif ada kepala sod. Itu hamzah wasal. Boleh diterima? Hamzah wasal itu adalah hamzah yang selalunya bersambung. Wasal itu kan sambung, dan selalunya bila tidak ada atau dalam perkataan dia ada kepala sod. Mengikut resam Usmani, hamzah wasal ditulis seperti berikut. Apabila hendak memulakan bacaan pada hamzah wasal, ia hendaknya dibariskan terlebih dahulu mengikut kaedah tertentu. Jadi, hamzah wasal bila dia masuk kepada kalimat fi'il, apa tu fi'il? Ada yang tahu apa fi'il? Perbuatan ataupun kata kerja ataupun kata perbuatan. Kalau isim, kata nama ataupun kata benda, macam-macam isim. Jadi bila masuk kepada dia ada masuk kepada fi'il, ada masuk kepada isim. Selalunya bila masuk kepada fi'il, dia fi'il apa? Ada yang belajar bahasa Arab, fi'il ada berapa? Ada 3. Okey, yang pertama Madi, mudhari', amar. Alhamdulillah, betul puan. Alhamdulillah, hebat. Fi'il ada 3. Kalau kalau hamzah wasal selalunya masuk kepada fi'il apa? Madhi. Ganti nama. Fi'il madhi. Ada yang lain? Ada another one? Kata Puan Sadiqah, fi'il madhi. Ada yang lain? Fi'il apa? Pandayang? Tak Tahu. Tak tahu? Masuk. Oh, kena masuk dulu. Okey. Dia fi'il ni ada 3. Yang pertama fi'il madi. Contoh perkataan doroba. Dia fi'il madi ni telah melakukan. Doroba. Dia telah memukul. Fi'il mudhari'. Yadribu. Yadribu. Dia sedang memukul. Fi'il amar. Idrib. Pukullah. Jadi kalau kita tengok susunan tadi, doroba semua hurufnya hidup. Berarti bukan fi'il madi, karena di situ tidak ada hamzah wasal. Yang kedua, fi'il mudhari' selalu dimulai dengan perkataan dengan domir muttasil. Domir muttasil ni dia, saya, kamu, kami, itu berasal daripada 4 huruf. Ana itu dimulai dari alif, nun, ya, ta. Itu fi'il mudhari'. Fi'il amar baru dimulai daripada alif ataupun hamzah wasal. Ingat, jadi jawapannya adalah fi'il amar. Okey, kita tengok. Dibaca dengan baris dhammah. Sekiranya huruf ketiga berbaris dhammah, maka hamzah wasal dibaca dhammah. Perkataan ud'u, hamzah wasal ada baris tak? Tak ada. Cara memulai dari baris dimulai dari baris mana ni? Kenapa ud'u? Kita tengok baris yang ketiga. Betul. Kalau dibaca dengan baris bawah ataupun kasrah, sekiranya huruf ketiga berbaris fathah atau kasrah, maka wasal dibaca dengan baris kasrah. Jadi ini perkataan ni macam mana bunyi dah? Tak, yang kedua. Ihdina dengan
Ittakhadhu. Ittakhazu. Okay, alhamdulillah puan-puan semua dah tera. Alhamdulillah boleh. Jadi fi'il madi, fi'il amar ataupun hamzah wasal itu ada dua. Yang pertama, bila dia ada dua, maksudnya ada dua dimulai daripada baris depan dengan baris Kasrah. bawah ataupun kasrah. So tidak ada yang dimulai dari baris Atas. atas. Yang pertama, kita tengok huruf ketiga. Kalau tiga dhammah, maka dia ikut dhammah. Contoh tadi kat situ ud'u. 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 Huruf ketiga huruf apa? Ain dhammah. Huruf ain. Maka huruf ain dhammah sini harus ikut dhammah. Ud'u. Yang ketiga, yang kedua, bila huruf ketiga baris atas ataupun bawah, maka dimula daripada bawah. Contoh kat situ tadi apa? Ihdina. Ihdina. Ihdina dengan ittakhadhu. Okey, ihdina. Huruf ketiga huruf apa? Dal baris apa? Bawah. Bawah ataupun kasrah. Jadi ikut bawah. Yang kedua ittakhazu. Huruf kedua baris apa? Huruf ketiga Ustaz. Huruf ketiga huruf apa? Kha. Kha baris apa? Fathah. Atas. Baris atas. Jadi harus ikut Bawah. bawah. Tak ada atas. Bawah. Bawah. Atas itu dimula bila? Bila dia adalah isim ataupun alif. Alif lam. Isim ataupun alif lam. Ada tak yang isim tapi bukan alif lam? Sini bukan ada alif lam. Dia Ada contoh perkataan. Kalau yang isim banyak. Contoh pada saya bagi. dia ada Ini baca dia macam mana? Baca macam mana? Baris atas. Mulai dari baris atas. Sebab dia alif alif lam. Jadi intinya setiap alif lam dimula dari baris atas. Tetapi kalau isim yang tak ada baris atas, contoh ada perkataan dalam surah Maryam, iaitu macam ni. Ibnu Adam, Ibnu Maryam. Jangan tengok huruf ketiga. Karena dia ibnu, ini adalah isim, maka mula daripada bawah. ni kejap ni. Abnu. Macam mana ni? Ini kalau dari atas takkan abnu, salah. Ibnu. Bawah. Ibnu bawah, tapi dia tak huruf ketiga depan. Macam mana? Ibnu. Katanya kalau huruf ketiga depan, dia ikut depan. Tapi ni kenapa bawah? Hamzah wasal ini. Ini hamzah wasal. Ini hamzah wasal. Ini hamzah wasal. Tapi kenapa bawah, kenapa tak depan? Isim. Betul. Sebab dia isim. Dia nama anak lelaki. Ibnu Maryam. Tapi yang ini selalunya perkataan ini jarang diguna kecuali perkataan ibnu. Kebanyakan adalah isim. Hamzah wasal ini termasuk kebanyakan adalah fi'il. Saya bagi contoh, tolong puan-puan jawab.
Nampak tak? Biru. Nampak. Saya tukar putih Hmm. Okey puan, yang pertama mula dari atas ke bawah. Yang ni. Ini. Depan. Baris. Depan. Kenapa depan? Huruf ketiga baris depan. Huruf ketiga baris depan. Jadi mula daripada depan. Jadi bacanya Uktub. Apa maksud uktub? Ada yang tahu? Baca boleh. Baca. Uktub ni bukan baca tapi tulislah. Kalau baca iqra. Iqra. Bismillah. Yang kedua, yang ni apa baca dia? Ijlis. Dia ramai. Kalau satu ijlis, kalau ramai ijlisu. Baris bawah ke atas? Bawah. 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 Yang ketiga. Irfa. Irfa. Kenapa? Huruf ketiga atas. Tiga. Sebab Bila dia sebab baris atas dia kena bawah, dia tak ada baras. Bila atas atau bawah maka ambil bawah. Bawah. Okey, yang ni Irqab. Irkab. Irfa. Yang ni Tu alif lam. alif lam. Al-ilmu. Al-ilmu. Okey, uktub tulislah. Ijlisu apa? Jalasa apa ijlisu? Duduk. Duduklah. Dia kalau ini perintah jadi ada lahnya. Duduklah. Duduklah. Irfa. Apa? Irfa darajati. Irfa ni angkatlah. Ataupun naiklah. Angkatlah, sorry. Irfa angkatlah. Irkab. Naiklah. Al-ilmu. The ilmu. The knowledge. Ilmu. Okey, puan-puan faham? Dah? Ada yang perlu diulang? InsyaAllah Ustaz. Faham Hamzah Wasal. Bila tengok Ustaz punya contoh dah jadi saya keliru. Saya tahu perkataan ijlis tu ijlis. Yang ilmu tu saya tahu al-ilmu. Tapi yang irkab tu tak Kenapa? faham macam mana. Kenapa keliru? Yang ni sama. Sebab tadi kan bila huruf ketiga atas atau bawah, maka dia mulai bawah ni. Irfa' fa kan huruf ketiga. Baris atas. So hamzah wasalnya. Cuma kat sini saya tak letak kepala sod. Sebenarnya ada kepala sod sini. Sini ada kepala sod ke atas. Semua ada kepala sod. Sini ada kepala sod. Sini ada kepala sod. Sini pun ada kepala sod. Okey, puan, siapa puan Ainal? Kita tengok huruf ketiga. Huruf ketiga huruf apa puan Ainal? Yang mana? Yang ni, yang bawah. Yang ni. Huruf ketiga fa. Fa kan? Fa baris apa?
Atas. Bila fa huruf ketiga baris atas, maka hamzah wasal kena baris Bawah. bawah. Kan? Macam mana bawah bukankah dia ikut huruf ketiga mesti sama tanda dengan hamzah wasal. Okey, tak apa. Ha. Dia mesti atas. Okey, kita tengok kat sini. Sekiranya huruf ketiga berbaris fathah atau kasrah, fathah baris atas, kasrah baris bawah. Jika huruf ketiga baris atas ataupun bawah, maka hamzah wasal dibaca dengan baris bawah. Okey, Puan Ainal. Jadi bila huruf ketiga atas atau bawah, maka kena baris bawah. Dia untuk fi'il tidak ada baris atas karena baris atas dikhususkan untuk isim ataupun untuk alif lam. Dapat Puan Ainal? Kena tambah nota sikit ya Ustaz. Maknanya kena tahu fi'il ataupun isim. Kalau isim selalunya alif lam. Alif lam je. Kalau alif lam je terus bantai atas. Mula saya faham. Saya faham macam yang contoh di depan tu kan. Yang pertama contoh, yang kedua, yang tiga contoh ni saya dah faham. Tapi bila Ustaz bagi contoh tu saya jadi keliru pula. Kenapa ya? Okey, saya bagi lagi contoh ya. Boleh? Kita buat contoh biar faham, lebih faham. Kejap. Padam dulu. Jadi kalau saya diam tu saya memikirkan. Okey. Okey, contoh yang pertama. Nanti try Puan Ainal. Yang lain dah faham belum? Faham Ustaz. Faham ya, insya-Allah. Tak apa. Tak apa ya, kita bagi faham dulu Puan Ainal. Okey. Sekarang perkataan ni ada hamzah wasal. Apa ya? Perkataan dia apa ya? Okey. Ini raw ya, ini raw. Okey, yang pertama try Puan Ainal, ni apa baca dia? Mana? Yang pertama, yang ni. If al. Kenapa mulai if? Kalau ikut nota tu tengok huruf yang ketiga. Kalau dia baris atas atau bawah maka dibaca dengan baris huruf bawah. Baris bawah. Betul. Jadi if'al eh. Okey, yang kedua. Ni yang kedua.
Huruf ketiga huruf apa? Dhamma. Huruf kaf baris domah. Berarti dia kena Maknanya kena letak dhammah di awal. jadi dia urkud. Okey, yang ni Baris ketiga bawah. baris ketiga bawah. Huruf ketiga bawah. Huruf ketiga bawah. Jadi Kita baca dengan baris bawah juga. idrib. Baru yang ni Ada alif lam. Innasu. Nasu. Alif lam, alif lam. Fathah maknanya kena letak fathah juga. Jadi Jadi Puan Ainal, kalau dia alif lam tak payah tengok fathah ke huruf ketiga, tak perlu tengok. Terus saja letak atas. Bila dia alif lam, kita tak payah tengok huruf ketiga. Terus saja letak baris atas sebab dia alif lam. Okey? faham. Bila alif lam tak payah tengok huruf bawah ke depan huruf ketiga semua tak perlu. Dia terus letak alif lam bila kita nampak alif lam je. Letak baris atas. Okey, semua faham? InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, kalau semua faham, insyaAllah kita akan minggu depan kita akan masuk ibdal. Ibdal. So, sekarang kita masuk kepada ayat Al-Quran. Ibdal minggu depan. Nanti semua masuk hari ni hilang semua nanti. Dia satu-satu je. Tak lekat takutnya. Banyak nak ingat ni. Satu tajuk je hari ni. Semua warga emas tu nampak. Warga mana slow and steady. Slow and steady tu yang best tu. Dia lambat asal dapat. Kata orang Jawa, kalau orang Jawa cakap alon-alon asal kelakon. Alon-alon. Pelan-pelan tapi dapat. Ya? Tak, saya nak pergi tadi Quran. Merdeka. Kenapa Puan Sadika, kenapa? Nak pergi tadarus. Oh, okey, silakan. Okey, silakan. Okey, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertadarus. Tak tutup kan? Ingatkan terus pergi. Okey, insya-Allah kita masuk surah Al-Ikhlas. Surah ini selalu dibaca ketika malam ini, malam solat tarawih, dia pada solat witir. Selalunya ketika witir dibaca 3 surah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. 3 serangkai. Yang pertama adalah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni surah yang keberapa puan-puan? 112. 112. Surah Al-Ikhlas, surah yang ke-12. Dia lebih bermakna tentang ketauhidan. Maksudnya dekat sinilah penerangan siapa itu Allah. Tuhan kita tu siapa? Yakni Allah. Allah tu macam apa? Dekat sinilah diterangkan, iaitu tentang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menyatakan tentang ketauhidan ataupun keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang Kristen, Tuhannya ada 3. Dia disebut dengan Trinitas. Ada Tuhan ayah, Tuhan mak dan Tuhan anak. So, ada 3 Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau kita fikirkan secara logik, kalau Tuhan sampai 3, kalau semua tak sependapat macam mana? Bergaduh. Tapi kata dia menyatu dari satu. Wallahu alam. Itu bukan kita percaya. Kalau kita percaya bahawasanya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
ataupun ada yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan Allah, tapi yang jelas dia hanya satu. Orang Islam mengatakannya Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada trinitas tapi Tuhan yang esa. Esa itu maksudnya satu. Dan surah-surah ini adalah banyak surah Qul Huwallahu Ahad ni banyak membuat orang-orang Kristian yang ingin meneliti Al-Quran masuk Islam. Biasanya ada banyak cerita tentang ni daripada surah ini dia masuk Islam. Kenapa? Karena kalau Quran terjemah selalunya surah ini berada di awal ke di akhir? Akhir. Kalau Quran terjemah Akhir. dia okey di akhir, tetapi orang-orang yang biasa menggunakan buku bukan buku Arab, dia akan buka dari kanan ke kiri. Buku Arab. Maksud kalau Arab kan mulai dari sebelah kanan kan, berarti surah Al-Fatihah dulu. Tetapi kalau Al-Quran buku Rumi dibuka dari sebelah kiri. Jadi bila dibuka pertama kali sebelah kiri, yang jumpa adalah surah Al-Ikhlas. Dari situlah banyak peneliti Kristian yang masuk Islam setelah membaca surah Al-Ikhlas. Kan dekat situ dia mendapatkan tentang pelajaran ketauhidan, iaitu tentang mengesahkan Allah. Cuma surah ini turun di Mekah ke Madinah? Mekah. Di Mekah. Di Mekah, tapi masih ada juga perdebatan. Ada yang mengatakan di Madinah. Tapi ada secara yang kuat pendapatnya turun di Mekah, karena waktu itu Nabi sebelum hijrah. Jadi kalau kita belajar tentang ini tauhid Qul Huwallahu Ahad. Apa maksud Qul Huwallahu Ahad? Katakan Tuhan itu berapa? Esa ataupun satu. Ahad. Termasuklah Bilal ketika disiksa dan disuruh untuk murtad, maka dia mengatakan Ahad. Maksud Ahad apa? Allah satu. Kemudian ayat kedua, Allah yang menjadi tempat bergantung harap. Tempat berharap dan tempat bergantung serta memohon. Jadi Allah lah, kita boleh jangan pernah berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah, walaupun secara tak langsung melalui perantara manusia. Contoh, kalau kita dapat projek, kita tengah apply satu projek, kita berharap kepada Allah tapi melalui orang yang punya projek itu sebagai perantara. Tapi semua tetap kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak beranak dan dia pula tidak diperanakkan. Jadi Allah itu tidak pernah dilahirkan. Dia sudah sedia ada. Wujudnya sedia ada. Dan dia tidak punya anak. Bahkan ada yang mengatakan malaikat itu adalah bukan malaikat itu asisten Allah, tapi tanpa malaikat Allah juga mampu. Kalau kita dah ada asisten, kalau tak ada asisten, tak ada anak buah, boleh tak nak ni? Susah kan? Kita tak mampu. Tapi kalau Allah, walaupun seandainya malaikat tidak ada, semua tak ada, dia tetap mampu karena Allah Maha Kuasa. Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya, berarti tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekarang kita masuk tentang kita masuk bacaannya. Puan-puan semua hafal? InsyaAllah. InsyaAllah. Saya yakin puan-puan hafal kerana surat ini sangat famous. Tapi kadang-kadang satu masalahnya, hafalan dengan bacaan kurang sama. Terutama biasa panjang pendek dan makhrajnya. Okey, kita baca sama-sama. Saya dulu baca. Kemudian seperti biasa dimula dengan Puan Ainal. Okey, Puan Ainal boleh?
Ready? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, qaf makhraja dekat pangkal ya, bukan kul tapi qul. Qul agak dalam. Qul huwallahu ahad. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Qul huwallahu ahad. Pertama buka mulut. Ahad. Ahad. Qul. Qul, katakanlah huwallah, Allah. Baca tafkhim ke tarqiq? Tebal. Huwallah. Tebal berarti tafkhim ke tarqiq? Tafkhim. Betul. Allah dibaca tafkhim tebal. Alif lam qamariyah ke samsiah? Alif lam samsiah. Samsiah. Mad apa? Mad asli. Mad asli. Qul huwallahu ahad. Ahad. Qalqalah. Kubra. Qalqalah kubra. Okay, next Puan Farida. Allahus Samad. Allahus Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad. Allahus Samad. Alhamdulillah. Allah, hamzah ni hamzah apa? Hamzah wasal. Bila ada alif lam mulai daripada baris Atas. baris atas. Allah alif lam Alif lam samsiah. mad Mad asli. dibaca tafkhim ke tarqiq? Tarhim. Alhamdulillah, semua dah tera-tera. Tak ada salah, tanya senang je, terus luar kepala dah hafal semua. Alhamdulillah. Allahus Samad. As-Samad. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Alif lam salah sebut. Alif lam samsiyah. Samad. Qalqalah Kubra. Allahus Samad. As-Sad, makhraj sad kat mana sad? Alisan. Al-lisan. Bahagian di bawah as-samad. Bukan bawah. Dia tak sampai ke kerongkong mana. Dia kat depan aja. Bahagian bawah. Ujung lidah bahagian bawah. Jadi ujung lidah berada di gigi bagian bawah bagian depan. Gigi depan bagian bawah. Ujung lidah berada di gigi depan bagian bawah. Dan bibir bawah lebih ke depan dibanding bibir atas. Bukan dua-dua ke depan. Bukan Samad. Allahus Samad. Salah, yang betul Allahus Samad. Ni sikit je, yang ni agak ke depan. Samad. Samad. Okey. Seterusnya Puan Ramna. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Puan Ramna, suara onkan dulu. On lagi tu. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Lagi. Lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Mem mati bertemu dengan ya.
Izhar Bawi. Izhar Safawi. Izhar Safawi semua huruf hijaiyah kecuali Mim dan ba. mim dan ba. Dibaca apa Izhar Safawi? jelas. Jelas. Lam yalid 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 qalqala sughra. Wa lam yulad yulad. Walam Yulad. walam dulu. Mim mati dengan ya izhar. Izhar Safawi. Yu Mad asli. Asli. lad. Qalqalah kubra. Dan ada yang mengatakan qalqalah apa? Selain qalqalah kubra? Qalqalah Aku tak what Bukan wusta. Qalqalah mutawasit. Tapi kita pakai qalqalah kubra. Qalqalah mutawasit ni adalah qalqalah sughra yang berada di ujung kalimah. Itu mutawasit. mutawasil. Mutawasit pakai to. Okey, next Puan Roslaini. Saya bacakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Walam yakul lahu walam yakul mim mati bertemu dengan ya. Izhar. Walam yakul izhar Safawi. izhar safawi. Walam yakul lahu nun mati bertemu dengan lam. Idgham bila guna. Idgham bila guna masuk tanpa Dengung. dengung. Lahu Maksilah Maksilah. qasirah. qasirah tawilah. Qasirah. Kenapa qasirah? Waw. Kalau wa boleh tawilah, boleh kasirah. Ha tu hadam. Yalah, kalau hadamahu itu menandakan dia maksilah. Tapi kenapa qasirah bukan tawilah? Why? Pendek. Ada Ada waw. ada ombak. Tak ada ombak. Oh. Ataupun bertemu selain hamzah. Sebab kalau mad silah tawilah, yang pertama ada ombak, yang kedua setelah waw kecil itu huruf hamzah. Hamzah. Hamzah selain hamzah maka mad silah qasirah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan Tanwin. Izhar Halqi. izhar halqi. Izhar baca Las. jelas. Halqi huruf yang keluar daripada halqum. Huruf yang keluar daripada halqum ada berapa? Ada 6. Ada 6. Apa saja? Ha ain rin qaf. Ada kof tak ada. Ha. Hamzah, ulang dari hamzah. Hamzah. Ha. Ha, Rin. ha, Ha. Ain. kha, Ain. ain, rin. Ain. Kita urutkan je senang. Hamzah, ha, kha, kha, ain, rin. Rin. Hamzah ha hamzah ha kha hamzah ha kha ain rin. Qa. Hamzah. Ha. Hamzah. Ha. Kha. Kha. Ain hin. Ain. Ghin. Ain. Rin. Itu huruf izhar. Ikhfa. Izhar itu bukan ifa.
Betul. Hafiz. Ustaz lagi banyak lagi kan. Lagi confused Okey, kufuwan ahad. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Tanda mim ni apa? Dia boleh Iqlab. disambung. Iqlab bila bersambung dengan bismillah. Bismillah. Okey, sekarang Puan Dayang baca dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Bukan samad, somad. Somad. Allahu lah. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wan jangan dengung. Kufuwan ahad, jangan kufuwan ahad. Sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, next Puan Ainal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Puan Faridah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Puan Ramna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Puan Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Sekejap Puan ulang Allah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey Puan, sedikit pembetulan untuk ahad, somad, yulad, ahad itu tidak ada panjang. Pendek semua. Okey, ulang sekali lagi. Pendek semua kat ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jangan somad macam ni. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jangan somad, somad. Semua satu ketuk. Somad, ahad. Macam tu. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Yulad. Masih panjang tu. Yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat jangan dipanjangkan ujungnya. Karena di situ tidak ada mad arid lisukun. Dia tidak ada mad dekat situ. Okey, kita masuk surah kedua boleh? Surah Falaq. Ada masa lagi? Ada. Macam mana? Okey, surah Falaq satu surah lagi Boleh Ustaz? Boleh. Biasa minum, sekarang tak boleh minum, tekak agak kering sikit. Kena pahala Ustaz. InsyaAllah. Minum pahala.
Amin. Okey, kita seterusnya ialah surah Falak. Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Apa maksud Al-Falaq? Subuh. Apa? Subuh. Waktu subuh. Waktu subuh. Surah ini diturunkan di Madinah. Madinah. Surah ini diturunkan di Madinah. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113. 13. Dan surah ini juga khasiatnya ialah boleh untuk dia ada 3 kul kan, kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas dengan kul a'udzu birabbil falaq. Kul huwallah, kul a'udzu falaq dan kul a'udzu birabbin nas ini sebagai pagar ataupun pendinding, pendinding diri ataupun rumah. Dan kalau surah ketika Nabi juga pernah disantau, ketika itu maka disuruh membaca surah Al-Falaq dengan surah An-Nas untuk membukanya. Okey, kita langsung baca. Mula dari Puan Dayang. Belum saya tukar ya? Sekejap. Dah. Okey, silakan Puan Dayang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Satu ayat je. Satu ayat dulu. Boleh ulang. Qul a'udzu birabbil Okey. Ulang. Qul a'udzu birabbil falaq, ulang. Qul a'udzu birabbil falaq, kurang. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, alhamdulillah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul ingat a'u bukan a'u tapi a'u. Qul a'u buka a tu buka mulut Qul mat apa Mat asli. A'udzu birabbil falaq. Al-falaq. Alif lam Qamariyah. Alif lam qamariyah. Falaq. Qaf makhraj qaf daripada mana? Alisan, pangkal lisan. Pangkal lisan ataupun pangkal lidah. Lidah. Jadi qalqalah dia qalqalah apa? Qalqalah kubra. Jadi apabila qalqalah kubra kena kuat. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. A'udzu birabbil falaq. Okey, ayat kedua Puan Ainal. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq. Sekali lagi. Lima khalaq. Sekali lagi Puan. Min syarri Okey, alhamdulillah. Min syarri ma khalaq. Min syarri, nun mati bertemu dengan shin. Izhar nun mati ada baris tak kalau izhar? Kalau izhar nun mati ada baris. Kalau tak ada baris, kalau berarti bukan izhar. So ini apa? Ikhfa hakiki. Ifa hakiki. Nun mati bertemu dengan shin. Kalau Quran itu berwarna, dia warna hijau. Lepas tu tidak ada baris. Min syarri kalau dia ifa, namanya ifa apa? Ifa
Ifa hakiki. Ifa hakiki cara bacanya? Masuk dengan dengung. Ifa bukan masuk puan. Ifa apa masuk ifa? Sembunyikan. Sembunyi beserta dengung. Kalau masuk idgham. Jadi sembunyi ya. Seharusnya min kita sembunyikan menjadi min syarri. Syarri. Ra tebal ke tipis? Tipis. Min shin yang besar, bukan ra yang tebal tapi shin yang besar. Min syarri ma Mad asli. khalaq. Kha kena ada getaran. Makhraj kha daripada mana? Halki bagian mana? Bahagian atas. Betul, bagian atas. Jadi kita kena ada getar. Kha. Min syarri ma khalaq. Al-qalah kubra, betul. Okay, next Puan Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Alhamdulillah. Wa min syarri wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sekali lagi Puan Farida. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Alhamdulillah. Wa min syarri, nun mati bertemu dengan shin. Ifa hakiki. Syarri, ra dibaca nipis ataupun tarqiq, bukan tarkir tapi tarqiq. Gha masih. Ghasiqin idza siqin qin. Izhar. Idza za waqab. Qalqalah kubra. Okay, next Puan Ramnah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca riwayat. Wa min syarri sampai uqad ayat keempat. Wa min syarri ghasiqin. Bukan, satunya lagi, satunya depannya. Ayat 4. Min syarri ma khalaq. Wa min Yang ni puan baca yang ayat keempat. Wa min syarrin nafa. Wa min syarrin nafasati fil uqdi. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Okey, pembetulan sedikit puan. Pertama dekat min kena dengung. Wa min syarrin nafasa, bukan sya tapi sati fil uqad. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Okey, alhamdulillah. Wa min syarri, wa min hukum bacaan ifa hakiki. Wa min syarrin nafa, alif lam samsiah. Nun sabdu wajibul gunnah. Nafa Mad asli. Mad asli. Tifil uqad al-uqad. Alif lam kamar. Alif lam kamar. Uqad. Qalqalah kubra. Okay, next Puan Ros.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri, sama nun mati dengan shin. Ifa hakiki tu hurufnya ada berapa? Ada 15. 15. Apa saja? Urutkan dari huruf hijaiyah. Alif, Alif tak masuk. Bisa masuk. ba, Ba tak masuk. Ta. Ulang. Ta, Ta, ba, sa, jim, no. dal, Zal. zal, Zai. zai, zai, sin, Shin. shin, Sod, sad, dot, dad, do, ta, zo, za, rin, fa, Qaf. qaf, kaf. Okey, saya ulang. Ta, sa, jim, dal, Dal. zal, dan zai, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, zo, fa, qaf, kaf. Semua ada 15. Wa min syarriha ha. Apa ha? mad asli, Hasidin idza din. isha halqi, Iza mad asli, hasad. qalqalah, kubro. Okey, mulai dari Puan Dayang, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma Ri pendek. khalaq. Ri pendek Puan. Min syarri ma khalaq. Mm-mm. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, alhamdulillah. Next, Puan Ainal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, alhamdulillah. Puan Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati Wa min syarrin naffa. wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, alhamdulillah. Puan Ramna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min bukan min tapi min. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, alhamdulillah. Puan Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Kalau tak ada, kita baca doa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma ja'alna hadhihi jam'atan marhuman wa tafarruqan ba'duhu min ba'din bitafarruqil ma'suma wa atina rizqan halalan tayyiban wa atina ilman manfaatan fid dunya wad dunya wal akhirah. Rabbana atina